Okey, kita sambung 8.1 limit. Sebenarnya banyak lagi ni. Okey, jadi untuk seterusnya kita lihat untuk existence of a limit. Maknanya kalau kita nak kira limit x approaches to satu nombor, kalau soalan tu ada dua function, kita kena lihat nilai kiri sama tak nilai kanan. Okay? Jadi kita kena kira lah limit x approaches a from the left, berapa nilai dia. Kemudian tengok pula untuk sebelah kanan, berapa nilai dia. Kalau sama, so nombor yang sama tu kita ambil dia sebagai jawapan. Dan biasanya kita akan tulis sebelah dia adalah as is ni maksud dia, bila kita buat pengiraan, kita nampak nombor dia. Yang tak nampak nombor, contoh katakan kita ada 5/0, 5/0, mana ada jawapan? Ataupun square root of negative 25 pun tak ada jawapan. Okay? So as ni maksud dia, nombor tu kita boleh nampak lah nombor dia. Okay, kita lihat contoh 6.1. From the following graph, determine whether each of the limits exists or not. Okay? Jadi kalau kita lihat limit x approaches 1. Jadi kalau kita lihat pada nilai x equals to 1, kita lihat satu kiri dan kanan tu adakah fungsi dia berbeza, ataupun adakah kita lihat dia ada dua fungsi. Jadi soalan yang pertama kita lihat limit x approaches 1 fx. Jadi step yang pertama kita lihat pada nilai x sama dengan 1, kita lihat kiri ada graf, kanan pun ada graf. Okay? Jadi kalau kita lihat ada dua graf yang menghampiri satu, maka kita perlu lihat, sebelum kita jawab soalan ni, kita perlu lihat nilai limit x approaches 1 kiri dan kanan. Okay? Jadi kalau kita lihat nilai di kiri, okay, jadi kita lihat ke kiri daripada 1, maka graf kita yang ke atas tak ada, dia mesti pergi ke bawah. Dan bila pergi ke bawah, kita ambil bacaan y dia adalah sama dengan negatif 2. So kita lihat kiri nilai dia adalah negatif 2. Negatif 2 tu adalah nilai y. Kemudian kita teruskan, kita lihat pula berapa nilai x approaches 1 from the right. Jadi kita akan lihat ke kanan daripada nilai 1. Sama juga kita mesti gerak ke bawah sebab ke atas ni tak ada graf. Jadi kalau kita ambil bacaan y yang baru, kita akan nampak nilai dia mungkin 1.8 contoh, negatif 1.8. Tapi kalau kita bundarkan, sebenarnya dia hampir kepada nilai negatif 2. Okey. Jadi bila kita ada nilai kiri dan kanan, barulah kita jawab soalan. So the limit x approaches to 1 fx equals to, kalau kiri dan kanan tu sama, maka jawapan kita adalah negatif 2. Okey. Kalau katakan kiri negatif 2, kanan negatif 3, maka jawapan limit x approaches 1 fx does not exist. So untuk yang di sini, nilai dia adalah negatif 2. Ataupun kalau kita nak lengkapkan kita punya jawapan, kita boleh tulis in bracket exist. Exist ni maksud dia, kita boleh nampak nombor tu. Okay? Nilai negatif 2 tu kita nampak. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Kita lihat function limit x approaches 1. Jadi sama juga macam tadi, kita lihat pada x sama dengan 1, kita lihat ada graf kiri dan ada graf kanan daripada 1. Jadi kalau kita nak jawab soalan ni, kita perlu kira dulu limit x approaches 1 from the left. Okay? Jadi kalau kita nak ambil bacaan pada graf, kita lihat ke kiri daripada 1. So kita tak boleh pergi ke atas, kita perlu pergi ke bawah. So kalau kita pergi ke bawah, nilai y kita adalah menghampiri kepada nilai negatif 3. Kemudian kita lihat pula limit x approaches 1 from the right. Okay, sama juga kita akan lihat daripada graf, lihat ke kanan daripada 1. Maka kita akan ambil graf kita mesti pergi ke atas. So kita akan ambil bacaan dia hampir kepada 3. Jadi untuk kes yang di sini, kiri dan kanan tak sama, maka jawapan untuk x approaches 1 gx, kita tak boleh bagi jawapan negatif 3. Kita tak boleh bagi jawapan 3. Maka kita akan jawab does not exist. Okay? Bila does not exist, tak perlu kita nyatakan berapa nilai dia. Okay? Kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Kita nak mencari limit x approaches 0
hx. Kalau kita refer pada nilai 0, okey, kita lihat ada graf kiri dan kanan daripada 0. Maka tak bolehlah kita jawab soalan terus. Kita perlu lihat berapa nilai limit x approaches 0 from the left. Okey, sama juga kita akan lihat pada graf ke kiri daripada 0. So, kalau kita terus ke kiri daripada 0, nilai y kita hampir kepada nilai 4. So, jawapan dia adalah 4. Sama juga untuk kita nak lihat sebelah kanan pula. Okey, kita nak lihat sebelah kanan. Sekejap ya. Okey, kita lihat sebelah kanan. 0 kanan. Okey, kita lihat nilai limit x approaches 0 from the right. Okey, sama juga kalau kita lihat nilai ke kanan. Okey, nilai ke kanan. So, kita ambil 0 kanan. Okey, sebenarnya nilai tu hampir kepada, dia sebenarnya jangan jauh sangat daripada kanan. Okey, ya. Jadi kita akan lihat ke kanan daripada 0. So, kita boleh baca ke kanan sikit daripada 0. Maka nilai y kita lihat mungkin dalam 3 poin lebih. Jadi kalau kita bundarkan, dia hampir kepada nilai 4. So, kita ambil bacaan 4. Maka, disebabkan kiri dan kanan tu sama, maka soalan ni kita boleh jawab nilai dia adalah 4. Ataupun kalau kita nak buat penulisan yang lengkap, in bracket as is. Okay, so ingat as is ni maksud dia nilai 4 tu kita boleh nampak. Okay, kadang-kadang soalan diberi function. Okay, kita nak mencari limit x approaches 1. Jadi kalau kita lihat pada sempadan 2 ni, kalau kita lihat pada sempadan 2, kita ada dua graf. Graf yang kiri ada, graf yang kanan pun ada. Okay, jadi kalau kita lihat function tu ada dua graf, dua function, maka tak bolehlah kita jawab soalan ni terus. Kita perlu lihat berapa nilai kiri dan kanan. Okey, kita lihat nilai limit x approaches 2 from the left. So, rujukan kita adalah kita akan rujuk kepada less than 2. So, kita lihat range kita less than 2. Maka kita mesti pilih function yang pertama, iaitu 4 tolak x kuasa 2. 4 tolak x kuasa 2. Okey, selepas kita dah pilih function, kita gantikan x tu dengan 2. Jangan ganti dengan 2 kuasa negatif. Kuasa negatif tu menunjukkan kita nak pilih fungsi yang mana. Okey, sekarang bila kita dah pilih, ganti nilai 2. So, kita akan ambil 4 tolak 2 kuasa 2. So, kita akan dapat nilai dia adalah 0. Kemudian, kita teruskan lagi. Kita lihat limit x approaches 2 from the right. Okey, maka kita akan rujuk kepada more than, rujukan kita adalah more than 2. So, rujukan kita adalah x more than 2. Maka mesti kita pilih function yang kedua. 2 tambah x kuasa 2. Kemudian kita masukkan nilai x 2. Kita ambil 2 saja, jangan ambil 2 kuasa positif. 2 saja. So, kita akan dapat nilai dia adalah 6. Disebabkan kiri dan kanan yang tak sama, maka jawapan akhir kita adalah limit x approaches to hx adalah does not exist. Sebab kiri dan kanan tak sama nilai dia. Infinite limits. Ini maksud dia bila kita kira limit, jawapan dia sama ada positive infinity ataupun negative infinity. Sebab biasanya kita kalau lihat, contoh kata yang kita ada 5/0. Kemungkinan jawapan dia positif, kemungkinan jawapan dia negatif. Tapi nilai dia adalah infinity. Okay. So, yang ni nanti kamu recall lah. Jawapan dia mungkin positif, mungkin negatif. Kita akan lihat. Kalau positif, maksud dia macam ni kan. Limit x approaches a, fx positif. Maksud dia kiri kanan tu nilai dia positif. Maksud dia, ingat nilai ini merujuk kepada nilai y. Maksud dia, bila saya lihat A sebelah kiri, dia menuju ke atas. Ke atas tu maksud dia positive infinity. Kanan pun sama juga, menuju ke atas. Maksud dia positive infinity. Kalau kita lihat contoh yang kedua,
Yang ni. Kiri kanan bernilai negatif, maka nilai limit x approaches A adalah negative infinity. Maksudnya kalau kiri, dia menuju ke bawah. Itu maksudnya negative infinity tu. Nilai y tu. Ingat, ini adalah nilai y. Kiri dan kanan sama. Kemudian kita ada nota kat sini. Kalau kita nak bincang limit ni exist ataupun tidak, kita boleh gunakan cara tadi. Kalau limit kiri dengan kanan tu sama, maka exist lah. Kalau limit kiri kanan sama. Contoh macam ni lah. Kalau kita bincang, sebelah kiri walaupun dia bukan nombor, kita dapat negative infinity. Tapi yang kedua pun negative infinity juga. Kiri kanan sama, maka kita boleh bincang limit adalah exist, tetapi istilah dia undefined. Undefined ni sebab tak nampak nombor dia. Kita cuma nampak nilai dia sama ada negative infinity ataupun positive infinity. Jadi limit tu exist sebab kiri kanan sama. Undefined ni maksud dia infinity tu tak nampak nombor dia, so kita gunakan istilah undefined. Nilai itu undefined. Exist ni sebab kita lihat kiri kanan. A kiri sama dengan A kanan. Sama. Tak kisahlah ada sama ada nombor ke ataupun nilai infinity. Okey. Kalau katakan kita kira kiri tu negative infinity, tapi kanan tu adalah positive infinity. Contoh macam graf ni lah. Jadi kalau negatif, maksud dia y dia adalah negative infinity. So ke bawah lah. A kanan sama juga, tapi arah dia ke atas. Okey, disebabkan nilai kiri dan kanan tu tak sama, so kita gunakan istilah that does not exist. Okey. Jadi tak payahlah kita bincang undefined ke ataupun tidak. Tak payah sebab nilai tak sama. Okey. Okey, kita lihat contoh 7.2. Kita nak mencari limit x approaches A. A sekarang ni adalah 0 Jadi kita akan cari limit x approaches to 0 dan kita ambil kiri. Maka kita akan ambil function kita 1 over x squared. So gantikan nilai 0. Okey, 0. Yang ni kalau 1 over 0, kita kena masukkan simbol negatif ni. Okey, maka kita akan dapat sama dengan positif 1 over 0 positif. Maka jawapan kita adalah positif infinity. Jadi kita ada note kat sini. Yang pertama, kalau kita jumpa 1 over ataupun negatif 1 over 0 positif, maka kita ambil kira atas dan bawah. Negatif dan positif, jawapan dia negatif. Kemudian yang kedua, kita ambil kira positif 1 over 0 negatif. Negatif 1 over 1 0 positif. Maka keseluruhan kita akan pilih jawapan positif infinity. Jadi positif negatif infinity ni bukan kita lihat di bawah saja. Kita akan lihat gabungan atas dan bawah. Okey, kemudian untuk yang kedua, kita nak mencari limit x approaches 0 from the right. Okey, sama juga kita gantikan nilai 0 positif kuasa 2. Ini kita akan dapat 0 positif dan kita akan dapat nilai adalah 22 positif. Kemudian soalan yang seterusnya, so daripada sini limit x approaches 0 fx sebabkan kiri dan kanan itu sama, maka nilai dia adalah positif infinity. Okey. Dari segi nilai dia adalah positif infinity. Tapi dari segi istilah dia adalah undefined. Ni kalau kita nak detailkan, ini maksud dia undefined. Undefined. Tapi dia exist. Exist ni sebab kita lihat kiri kanan sama. Okey, jadi kalau kita nak buat lakaran graf pada nilai 0, so kita ada pada nilai 0 ni. Okey, macam tu lah. Okey, x not equal to 0. Jadi masa kita lukis, dua-dua positif. Jadi 0 kiri positif, so kita ambil paling atas positif. So kita gerak ke sini. Yang ini pun sama, 0 to the right
maka nilai dia adalah positif juga. So kita ambil atas, kemudian kita akan plotkan seperti yang ni lah. So graf kita adalah x, y. Inilah graf untuk y sama dengan 1 over x squared. Okey, kita lihat soalan yang kedua. A sekarang adalah 1, maka soalan yang pertama kita boleh kira x approaches to 1 from the left. Function kita adalah 1 over x minus 1. Okey, kita masukkan nilai 1. Kemudian kita akan gantikan 1 subtract to 1. Okey, 1 subtract to 1, 0. Okey, untuk yang di sini, kita kena tentukan 0 ni dia kuasa negatif ke kuasa positif. Cara kita nak tentukan, kita ambil satu nombor yang ke kiri daripada 1. Okey, ke kiri sikit daripada 1, mungkin kita boleh ambil nilai 0.99 contoh. Okey, kemudian kita hanya lihat je, kalau kita ganti 0.99 subtract to 1, maka kita akan dapat nilai negatif. Okey, so letak sini 1 over 0 negatif. Maka keseluruhan jawapan kita adalah negatif infinity. Pertimbangkan atas dan bawah. Okey, kemudian kita lihat pula untuk limit x approaches 1 from the right. Sama juga. Kita akan dapat 1 over 0 asalnya, bila kita gantikan nilai 1. Ya, tapi kalau kita nak tentukan 0 yang di bawah ni positif ke negatif, jadi kita lihat, kalau kita baca satu kanan, katakan saya ambil nilai dia 1.01 lah, lebih kurang. So kita ganti dalam limit yang kedua ni, 1 over 1.01 subtract to 1. So kita akan dapat positif 0.01. Maka kita akan dapat nilai dia adalah positif. So kita boleh tulis nilai dia adalah positif. Maka pertimbangkan atas bawah, nilai kita adalah positif infinity. Jadi kalau kita nak buat lakaran, okey, nilai yang tak boleh sama dengan 0, kita buat garis putus-putus. Ini adalah nilai 1. Kemudian kita lihat satu kiri graf kita negatif. Okey, graf kita negatif. Maka kita akan ambil ke bawah. Lepas itu kita gerakkan ke kiri. Kemudian untuk satu kanan, nilai dia adalah positif infinity. Positif infinity maksudnya nilai y itu positif infinity. So kita ambil paling atas sekali. Lepas itu kita gerak seperti yang ni lah. Maka itulah graf untuk function fx equals to 1 over x minus 1. Sekarang A kita adalah 3. Contoh yang kedua, kita lihat A itu adalah 3. Maka kita lihat limit x approaches 3 from the left. Function kita dah ada. So kita akan ganti nilai 3. Atas dapat 6. Yang di bawah ni mesti dapat 0. Untuk over 0, kita kena lihat 0 positif ke 0 negatif. Jadi kalau kita nak mudah, kita buat nombor lain 3. Kita ambil satu nombor yang ke kiri daripada 3. Mungkin 2.99. Ganti dalam yang di bawah saja. Kita lihat. Kalau kita ambil 2.99 tolak 3, kita akan dapat nilai dia adalah negatif. So kita buatlah 6/0 negatif. So keseluruhan atas bawah adalah negatif infinity. Kemudian yang kedua, kita lihat limit x approaches 3 from the right. So 2x over x minus 3. Kita akan lihat nilai yang sama. Cuma 0 tu kita kena pasti. Sekarang ni kita lihat, kalau kita ambil ke kanan daripada 3, mungkin kita boleh ambil 3.01. Ganti untuk yang di bawah aja. Kita cuma nak lihat tambah ke tolak. So 3.01 tolak 3, kita akan dapat positif 0.01. Maka kita boleh tulis 0 to the power of positif. Maka keseluruhan ambil kira atas dan bawah, dapatlah positif infinity.
Okey, kemudian daripada sini kita boleh buat kesimpulan limit x approaches 3 fx sebabkan tak sama maka terus does not exist. Okey, nilai dia adalah does not exist. Jadi untuk graf ni nanti kita akan lihat kemudian sebab dia kita perlu tahu tajuk yang berikutnya iaitu asymptot. Untuk yang di sini tak sesuai kita lukis graf. Kita hanya tentukan dulu limit kiri kanan kemudian nilai limit yang sebenar. Limit x approaches 3. Okey, untuk yang di sini kita perlu kira limit x approaches 1 from the left. Maka function kita dah ada 1 plus 3x over 1 minus x. Jadi kita akan gantikan nilai 1, maka yang di atas tu akan jadi square root of 4. Kemudian yang di bawah ni kalau ganti 0, ganti 1 dah akan dapat 0. Kemudian kita kena pasti satu kiri ni kita perlu ambil satu nilai. Katakan saya ambil nilai 0.99. Kita ganti kat bawah ni kita akan dapat nilai positif. 1 tolak 0.99 kita akan dapat nilai 0.01 positif. Jadi keseluruhan ni adalah positif infinity. Sama juga kita perlukan cari limit x approaches to 1. Okey, dan kita gantikan kita akan dapat square root of 4 divided by 0. Sama juga 0, kita perlu tentukan kalau satu kanan, pilih satu nilai yang ke kanan sikit daripada 1. Katakan 1.01. Okey, maka kita akan dapat sama dengan nilai dia adalah 1 tolak 0.01, nilai dia negatif. So, keseluruhan dia adalah negatif infinity. Jadi, untuk soalan ni sama juga. Daripada sini kita boleh simpulkan limit x approaches 1 fx adalah does not exist sebab kiri dan kanan tak sama. Okey, kita lihat contoh C. Kita cari dulu limit x approaches negative 2 from the left. Okey. Okey, yang pertama kita ganti nilai dulu pada negatif 2. So, kita akan dapat negatif 2 per dengan 4 tolak 4, 0. Okey. Kita perlu tentukan 0 ni positif ke negatif. Sama juga kalau kita rujuk kepada number lain pada nilai negatif 2. Untuk nilai kiri mungkin kita boleh ambil negatif 2.01. Negatif 2.01. Jadi kalau kita ganti dia akan dapat 4.02 tolak 4, so kita dapat positif. Gabungan atas dan bawah tu adalah negatif infinity. Kemudian kalau kita gunakan limit x approaches negative 2 from the right. Okey, function yang sama. Kalau kita ganti dengan negatif 2, so atas negatif 2, yang di bawah ni adalah over square root of 0. Kemudian kita pilih satu nombor yang ke kanan. Ke kanan mungkin kita boleh ambil negatif 1.99. Kalau kita ambil nombor ni, kita ganti dalam untuk yang di bawah saja. Untuk yang di bawah saja. Maka kita akan dapat nilai 0 tu berat kepada nilai negatif. Square root of negatif tak ada jawapan. Maka untuk yang di sini, ini dia panggil undefined. Okey. Ini kita panggil dia sebagai undefined. Tak ada jawapan. Okey. Maka daripada sini kita boleh simpulkan juga. So limit x approaches to fx ataupun negative 2 does not exist. Okey, sama yang tadilah. Okey, does not exist. Okey, kita lihat ada
teorem yang seterusnya, infinite limits. Okey, kita ada dua maklumat. Yang ni biasanya kita akan pecah ni. Ini biasanya kita akan pecah limit x approaches a fx. Kemudian tambah dengan limit x approaches a gx. Kalau kita ikut maklumat, yang pertama nilai dia adalah positif infinity. Ini berdasarkan maklumat soalan. Ini maklumat soalan ni. Kemudian yang kedua, tambah dengan satu nombor, katakan L. Positif infinity tambah dengan satu nombor, maka jawapan dia adalah positif infinity. Macam mana gaya? Katakan nombor yang paling mudah lah. Kata infinity ni satu nombor yang besar. Katakan saya letak 1 juta lah. 1 juta tambah 2, dia takkan jadi 2 juta kan? Masih juta lah. Maksudnya macam tu lah. 1 juta tambah dengan satu nombor, tak kisahlah apa nombor, masih kira positif 1 juta juga. Macam tu lah. Itu teorem yang pertama. Kemudian yang ini pun sama juga ni. Okay, jadi pun cara sama je tadi. Yang ini adalah, ini kalau saya pecah, dia akan dapat positif infinity. Ini satu. Kemudian kalau katakan L ni adalah positif, katakan L ni adalah positif, maka bila darab positif infinity lah. Sebab 1 juta darab dengan 2 masih positif 1 juta kan? Betul. Kalau katakan yang pertama positif tapi yang L ni negatif, maka jawapan dia adalah negatif infinity lah. Sebab positif 1 juta darab dengan negatif satu nombor, negatif lah jawapan dia. Itu maksud teorem. Okey. Tak payah apa ni, tak payah apa. Jangan apa. Muka macam seram dia. Okey, yang ni pun sama. Okey, kita lihat contoh 8.1. Okey, saya terus buat. Okey, kuasa negatif. Kuasa negatif disebabkan function tu satu je. Jadi tak payah fikirkan nak pilih function yang mana. Jadi saya pecahkan ni. X tambah 3 tambah dengan limit X approaches negative 3 from the left, 1 over X squared plus 9. Okey, kita akan masukkan nilai. Okey, kalau kita nak ganti nilai, kita akan guna nilai negatif 3 tambah 3. Negatif 3 tambah 3. Untuk yang sebelah kanan sama juga. Tapi negatif 3 kuasa 2 tambah 9. Okey, untuk yang di sini memanglah kita akan nampak nilai 2 over 0. Betul tak? Tapi untuk 2 over 0 ni, kita kena lihat ni. Sebarang nombor bila dia bahagi dengan 0, dia ada dua jawapan. Sama ada positif infinity atau negatif infinity. Jadi kita kena lihat, 0 tu dia berat ke negatif ke positif. Kalau negatif, maka jawapan dia negatif infinity. Kalau 0 tu berat ke positif, maka jawapan dia positif. Boleh ni? Ataupun saya bagi seram sikit lagi. Ini negatif, negatif. Maka jawapan dia apa? Gabungan atas bawah negatif, positif, settle. Kalau yang ni negatif. Jadi kita jangan hafal penentuan positif infinity, negatif infinity itu bukan refer kepada denominator. Jangan lihat kalau 0 negatif, maksudnya jawapan dia negatif infinity lah. Kita bukan lihat tu, kita lihat keseluruhan. Atas bawah kalau ada dua negatif, maka jawapan dia positif. Okey, jadi bagaimana kita nak tentukan 0 ni negatif ke positif? Okey, kita ambil satu nombor yang ke kiri daripada negatif 3. Nak ambil nombor apa?
Negatif 3.1 lah lebih kurang, betul tak? Boleh ke? Negatif 3.1 ke kiri kan? Okey, cuba ganti dekat bawah ni. Kalau negatif 3.1 ni tambahkan dengan 3, nilai dia negatif ke positif? Negatif kan? Maka jawapan apa? Negatif infinity. So sama dengan, untuk yang pertama ni kita tulis negatif infinity. Yang ni tambah dengan 1/18. Maka jawapan dia apa? Negatif 1 juta tambah 1/18. Negatif lah kan. Jadi jangan lebih 1 juta pula. Itu saya andaikan lah, supaya nampak nombor tu besar. Nombor tu besar tapi dia negatif. Okey tak ni? Faham tak ini? Untuk yang 2/0 ni je. Yang lain tak saya tengok. Sebab 2/0 ni ada dua kemungkinan, sama ada negatif ke positif. Boleh kan? Dah, okey, kita tengok contoh lain. Macam tak berhati je. Okey, soalan yang kedua. Limit x approaches 1 from the left 2/1 minus x. Ni saya pecah ni setengah rajin ni. Kalau malas kamu kira terus. Ni betul ke salah ni? Jangan salah kan? Salah kan? So sama dengan. Okey, untuk yang pertama ni ganti dengan 1. Jangan ganti dengan 1 kuasa negatif. Ganti dengan 1 je. So dapat 2/0. Nanti kita akan lihat 2/0 ni negatif ke positif. Yang ini pula tolak dengan ganti 1. Dah. Untuk yang di sini, okey, katakan saya ambil nilai 1, ambil yang ke kiri. Nombor apa yang kita nak ambil? Jangan jauh sangat. Dia sebelah je. 0.9. Patutnya 0.9999. Ini kita nak tengok positif negatif je. Ambillah 0.9. Okey. Jadi 1 tolak 0.9 positif. Okey tak? Jangan tunjukkan kita buat pengiraan 1 tolak 0.9. Kita cuma tengok je. Ni 0 ni positif ke negatif. Jangan tunjukkan, jangan terlebih rajin dah. 1 tolak 0.9. Janganlah tunjuk ni. Ini rahsia kita ni. Janganlah bagi tahu. Okey? So ini tak payah tunjuk. Kita nak lihat nilai positif ke negatif. Kira dalam hati je. So ini adalah positif infinity. Yang positif ni bukan sebab 0 ni positif, sebab kita ambil kira atas bawah. Atas positif 2, bawah pun positif. So gabungan dia positif lah. Tolak dengan 1, maka jawapan dia apa? Positif infinity. Kalau payah sangat, ingatlah 1 juta tolak 1, masih positif 1 juta. So positif infinity lah. Ini contoh soalan C. Ini contoh soalan C. Okey, untuk soalan C pula. Ni kalau kita ganti nilai limit x approaches 4 from the left. Ni saya tulis semula dia punya soalan. 1/x kuasa 2 tolak 16. Okey, kalau kita gantikan nilai 4. So yang di atas 16. Kemudian kita akan dapat square root of 9. Okey. Ataupun kena buat 3 pun boleh. Kemudian 1 per, gantikan nilai di sini, kita akan dapat 0. Okey, untuk yang 0 ni, untuk 1/0, yang tu je kita kena check. Pada nilai 4, kita ambil satu nilai yang ke kiri. Yang ke kiri. Katakan saya ambil 3.99. Kita uji untuk yang di bawah ni je. 1/x² minus 16. So, kita guna kalkulator 3.99, kemudian tolakkan dengan 16. Maka kita akan dapat nilai itu adalah negatif. So, kita akan dapat sini 16/9 ataupun 16/3 darab dengan negatif infinity. So, yang di sini, kalau kita refer kepada teorem, nilai dia adalah negatif infinity. Limit at infinity. Sekarang ni, tadi kita kira limit x approaches satu nombor. Sekarang nombor tu adalah infinity. Jadi bagaimana kita nak kira? Macam tu lah.
Tengok je gambar ni. Buat faham je lah. Kan cuba nak faham tak faham. Buat faham je lah. Faham kan? Selesai. Tentulah. Okey, kita lihat dulu. Selama ni kita belajar 5/0. Apa jawapan dia? Kalau kita tak bincang limit lah. Jawapan dia dalam kalkulator basic error lah. Tapi kita akan buat infinity. Tapi kalau saya tukar tempat 5/infinity, maka jawapan dia apa? 0. Percaya tak? Ini jawapan dia 0. Percaya ke tak percaya? Katakan kamu tak percaya lah. Okey, cuba kita ambil mudah. 1/10 berapa? Kan selamba je. 1/100? Yes. 1/1000? Okey. Kalau kita bayangkan 1/1 juta, dia akan jadi 0.0000000, ujung dia 1 kan? Boleh tak kita katakan dia hampir kepada 0? Itu yang kita namakan dia equal to 0 tu. Kalau nak petikan lah, kenapa? Ya ke tidak ni? Ya ke tidak kan? Kalau nak petikan lah. So itulah dia punya alasan dia. 1/1000 pun 0.00 kan? Kalau 1/1 juta, 1/1 bilion. Kan baru kita nak tulis 0 tu kan? So yang penting sekarang ini setiap per infinity 0. Okey, yang ini limit x approaches negative infinity 7x kuasa 5 tolak 9. Yang tu berapa? Masukkan nilai infinity. Jadi kita akan ambil 7 multiply by negative infinity sebab ganjil, tolak 9. Maka jawapan dia berapa? Jawapan dia berapa? Negatif 7 juta tolak 9. Negatif juta-juta lah kan? So negatif infinity dah. Ini tak ada apa lain, masuk nilai je. So limit x approaches negative infinity, negative 4x to the power of 8 plus 1. Bila saya masukkan nilai negative infinity, disebabkan dia even number, jadi dapatlah negatif 4 darab dengan positif infinity tambah 1. Maka jawapannya positif ke negatif infinity? Negatif lah kan? Negatif 4 juta tambah 1. Negatif infinity lah. Soalan 2A. Soalan 2A. Jadi sama juga bila kita gantikan nilai limit x approaches positive infinity 3x minus 1. So kita akan gantikan x2 dengan positive infinity subtract to 1. So kita akan dapat positive infinity subtract to 1. Jadi kita akan dapat nilai dia adalah positive infinity. Untuk soalan yang kedua, kita nak mencari limit x approaches negative infinity 1 plus x. Jadi kita ganti je 1 plus negative infinity. So kita akan dapat 1 subtract to negative infinity, ataupun kita boleh ringkaskan. So kita akan dapat 1 minus subtract to infinity, negative infinity. Jadi kalau kita ambil 1 tolak infinity, so kita akan dapat nilai dia adalah negative infinity. Okay. Okey, kita lihat soalan 2C. Limit x approaches negative infinity, square root of x squared subtract to 4. Jadi kita gantikan nilai x tu negative infinity, so kita akan dapat square root of negative infinity kuasa 2 tolak 4. Maka kita akan dapat positive infinity tolak 4. Jadi kita akan dapat square root of positive infinity. Maka jawapan kita adalah positive infinity. Okey, kemudian untuk soalan D, kita nak mencari limit x approaches negative infinity 2 plus 1 over x.
Okey. Jadi kalau kita gantikan nilai infinity, so kita akan dapat 1 over negative infinity. Okey, kemudian kita ada nota kat sini. Kita ada note kat sini. Jadi kalau kita jumpa 1 over positive infinity, nilai dia adalah 0, ataupun kita jumpa 1 over negative infinity, kita masih kekal dapat 0. So kita gunakan nota ini. Jadi untuk sebutan yang kedua ni semua ni adalah nilai 0. So kita akan dapat 2 tambah dengan 0. So kita akan dapat nilai dia adalah 2. Okey, kita lihat soalan E pula. Soalan E. So limit x approaches positive infinity 3 over x squared minus 1. Kemudian kita gantikan infinity. So positive infinity kuasa 2 tolak 1. Dan kita lihat kita akan dapat 3 divided by 3 divided by positive infinity subtract to 1. Dan kita dah lihat tadi ini nilai dia adalah 0. So kita akan dapat 0 subtract to 1. Maka jawapan kita adalah negative 1. Okey, sebelum ni kita dah jumpa dah 0 over 0. Sama juga nama dia indeterminate form. Infinity over infinity pun sama. Sebab kita tak pasti infinity ni berapa nilai dia. Tapi nilai dia besar lah. Jadi kita tak boleh namakan infinity divided by infinity equals to infinity. Tak boleh juga. Infinity over infinity equals to 1. Tak boleh juga. Sebab kita tak pasti infinity atas dengan bawah sama tak. Kalau sama memang kita boleh cancel. Okey, jadi apa yang kita buat, kita akan, kalau jumpa yang macam ni, kita akan lihat atas dan bawah, pilih kuasa yang paling tinggi untuk X. Kita ambil contoh lah. Okey, untuk soalan yang pertama, kalau kita masukkan nilai infinity, kita akan dapat infinity over infinity. Betul tak? Bila jumpa yang macam tu, maksudnya jangan teruskan. Kita ubah sikit bentuk. X approaches positive infinity. Sekarang ni degree atas 1, yang bawah pun 1 juga. Jadi tak payah pilih lah. Memang semua bahagi dengan kuasa yang paling tinggi, kuasa 1. Jadi saya akan buat X over X. Setiap sebutan bahagi dengan X. Okey tak ni? Mana tak X ni? Kita pilih, sekarang ni degree dia sama. Kita pilih X kuasa 1. Kemudian saya simplify lagi. Ini 1 over 2 minus 1 over X. Kalau kita gantikan infinity, 1 over 2 minus 1 over infinity, berapa jawapan? Tadi 1 per infinity berapa? Yang tadi kosong kan? 1 per 1 juta, 0 lah. Hampir kepada 0. Jadi kita akan baca nilai 1 per 2 lah. Selesai. Kan senang tu. Dah pening tak? Apa masalah? Kita simplify. Kemudian kita dapat yang di bawah tu 2 minus 1 over X. X tu ganti dengan infinity. So ingat ya, tadi saya dah bagi tahu 1 over infinity, tak kisahlah positif ke negatif, nilai dia adalah 0. Okey, kemudian kita lihat untuk soalan B pula. Ini pun sama juga. Step yang pertama, gantikan dengan nilai negative infinity. So yang di atas akan dapat infinity, yang di bawah pun dapat infinity. Jadi kita lihat degree atas degree 1, bawah degree 2. Maka kita akan bahagi dengan X kuasa 2. Jadi setiap sebutan bahagi dengan X kuasa 2. Setiap sebutan. Ada yang memanggil ke? Okey. So yang ni kita akan dapat limit. So yang di atas 1 over X subtract to 2 over X squared divided by 1
1 minus 1 over x plus 1 over x squared. Kemudian bila kita gantikan infinity, yang ini akan jadi 0, yang ini pun akan jadi 0, yang ini 0, yang ini pun 0. Maka dapatlah jawapan dia 0 over 1. Berapa? 0 lah. 9.2C. Okey, ini pun sama juga. Kalau kita gantikan nilai, kita dapati bahawa nilai dia adalah infinity over infinity. Okey. Jadi kita akan proses susun semula dengan cara setiap sebutan bahagi dengan kuasa yang paling tinggi. Jadi kalau kita lihat kuasa yang paling tinggi kita adalah x kuasa 3. Jadi kita akan bahagikan x kuasa 3 setiap sebutan. X kuasa 3 kemudian divide by x squared over x cube minus 1 over x kuasa 3. Okay, kemudian kalau kita permudahkan negative infinity, so 1 plus 1 over x cube kemudian divide by 1 over x minus 1 over x cube. Okey, kemudian kalau kita masukkan nilai infinity, kita akan dapat 1 plus 1 over negative infinity kemudian divide by 1 over, ini kita masukkan negative infinity kemudian substitute to 1 over negative infinity kuasa 3. Okey, maka yang di atas kita akan dapat 1 plus 0 over 0 ataupun kita tambah dengan 0. Maka jawapan kita adalah 1 over 0. Okey, 1 over 0 ini kita kena lihat. 0 yang di sini dia berat kepada nilai negatif. Okay, ini berat kepada nilai negatif, yang ini pun berat kepada nilai negatif. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kita akan dapat nilai dia adalah positif infinity. Okay? Jadi kita kena ingat, kalau ni kita ada nota sikit kat sini, kalau kita jumpa 1 over 0, kita tak boleh biarkan 1 over 0, sebab dia akan ada dua jawapan, sama ada positif infinity ataupun satu lagi kita boleh ambil dia sebagai negative infinity. Dia bergantung kepada nilai 0 yang di bawah. Okey, katakan nilai 0 di bawah ni berat kepada positif, gabungan atas dan bawah kita akan dapat positif infinity. Sama juga ini, kita kena pastikan 0 di bawah ni positif ke negatif. Okey, contoh macam ni lah. Ini kalau kita selesaikan ni, ini berat kepada nilai 0 negatif, yang ini pun sama. Jadi kalau kita gabungkan, kita akan dapat 0 yang berat kepada nilai negatif, maka jawapan kita adalah negative infinity. Limit y approaches to positive infinity, 2 minus y over square root of 3 plus 6y. Okay. Ini kalau kita ikutkan, yang di atas ni adalah degree 1, yang di bawah ni degree 1/2. Okey. Jadi yang paling rendah adalah degree 1 degree 1 over square root of y. Okey. Jadi setiap sebutan kita kena bahagikan dengan punca y. So kalau kita selesaikan ni, so limit y approaches to positive infinity, yang ni kita bagi square root of y minus y over square root of y divide by, yang ni kalau kita masukkan ke dalam square root, kita akan terus bagi dengan y dan 6y per y. Okay, kalau di luar kita akan ambil square root lah, sebab pilihan kita adalah square root of y. Okay, kemudian kalau kita permudahkan ni, untuk yang di atas, limit y approaches to positive infinity, yang di sini kita kekalkan, yang ini akan jadi y over y to the power of 1 over 2 ataupun square root of y. Okay, divide by square root of 3 over y kemudian plus 6. Okay, kemudian daripada sini kita gantikan nilai infinity. Okay, kalau kita masukkan nilai infinity,
kita akan dapat di atas tu adalah negative infinity. So kita akan cuba ganti. Okey, so kita gantikan, kita dapat 3 divide by positive infinity dan yang ini adalah 6. So kita selesaikan ni, 2 per infinity 0. Yang ini akan dapat negative infinity. Yang di bawah adalah square root of 0 plus 6. Okey, maka kita akan dapat negative infinity bahagi dengan square root of 6. Jawapan keseluruhan dia adalah negative infinity. Okay, kita lihat soalan E. Kita nak selesaikan x approaches to positive infinity dan kita ada x squared plus 2 over 3x minus 4. Okey, kalau kita lihat yang pertama, di bawah tu adalah degree 1. Yang di atas ni degree 2. Jadi walaupun kita nampak degree 2, tapi bila ada square root sama masuk dengan degree 1. Jadi untuk dari segi kaedah dia, kalau kita jumpa ada square root, maka kita bahagi dengan x kuasa 2. Tapi kalau tak ada square root, kita pilih sebelah kanan sebab maksud yang sama. Okey, cuma kita kena hati-hati. Tengok kita punya perbincangan limit kita. Kalau perbincangan limit kita ni adalah positive infinity, maka square root of x squared ni kena ambil x. Kalau kita bincang x approaches negative infinity, maka square root of x squared ni kena pilih negative x. Okey? Jadi untuk yang pertama ni, kita cuba factorize dulu. Factorize yang ada kuasa 2 je. Kuasa 2 dan ini akan dapat 1 plus 2 over x squared. Okey. Kemudian divide by, yang ni kita salin dulu. Okey, macam tu. Jadi bila kita nak selesaikan yang ini, okey, kita fokuskan yang kita dah factorize. Untuk yang square root of x squared ni, kita kena buat pilihan sama ada nak ambil atas atau bawah. Okey. Jadi dia ikut kita punya limit dia. Kalau limit dia x approaches positive infinity, kita mesti ambil nilai positive x. Jadi untuk yang biru ni, kita boleh factorize x. Kalau katakan kita bincang negative infinity, maka pilih negative x. Itu je yang akan gunakan yang dua pecahan ni. So yang lain tu kita biarkan. Okey, kemudian untuk yang di sini, kita bahagikan dengan x. Okay, maka kita akan dapat 3 per x. Ataupun kita boleh factorize x, 3 tolak 4 per x. Itu lagi mudah, kita factorize x. Kita factorize ni supaya nanti kita boleh cancel lah ni. Okey, lepas tu bila kita dah cancel, kita akan cuba ganti nilai terus. So kita akan dapat 1 plus 2 over positive infinity divide by 3 minus 4 over positive infinity. Dan kita lihat di sini nilai dia 0, ini pun 0, maka jawapan akhir kita adalah 1 per 3. Okey, 1 per 3. Okey, untuk yang soalan F lah, kita nak cari limit x approaches negative infinity. Dan bila kita jumpa yang macam ni, kita selalunya factorize x ni, x kuasa 2. So kita akan dapat 1 plus 2 over x. Bila kita expand balik, mesti dapat x squared plus 2. Kemudian divide by, yang di bawah ni kita biarkan dulu. Okey, kemudian untuk yang di sini, kena hati-hatilah sebab dia boleh square root. Tapi bila square root of x squared, dia ada dua jawapan, sama ada nak pilih x ataupun negative x. Disebabkan kita bincang negatif, maka pilih yang kedua. Jadi kita boleh teruskan lagi limit x approaches negative infinity. Yang ini kita pilih negative x sebab kita bincang x approaches negative infinity. Kemudian yang lainnya kita kekalkan 1 plus 2 over x squared. Kemudian untuk yang di bawah ni, selalunya kita factorize x supaya kita boleh cancel atas dan bawah. So di sini kita boleh cancel dan jangan lupa kita mesti ada nilai negatif. So kita letak je negatif. Kemudian saya masukkan nilai negative infinity. So 1 plus 2 over positive infinity. Kemudian divide by 3 subtract to 4 over negative infinity. Dan semua nilai ni adalah
0. So kita akan dapat jawapan kita adalah negatif 1/3. Kita nak kira limit x approaches positive infinity. Untuk yang di atas ni kekal. Dan bila kita jumpa je ada kuasa 2, kita factorize. So 1 plus 1 over x squared, dan kita kembangkan mesti dapat di atas. Okey, kemudian kita kena buat pilihan. Tadi kita dah lihat kalau square root of x squared, dia ada dua jawapan, sama ada pilih x ataupun negatif x, mengikut kita bincang mana, positif ke ataupun negatif infinity. Untuk soalan ni kita akan pilih yang pertama. Okey, maka untuk yang di sini kita akan pilih positif x. So saya teruskan. So limit x approaches positive infinity. Yang ni kita factorize supaya kita boleh cancel yang di bawah. So square root of x squared, kita pilih nilai yang positif. 1 plus 1 over x squared. So kita lihat ada yang kita boleh cancel. Kemudian kita ganti terus nilai positive infinity. Positive infinity, kemudian square root of 1 plus 1 over positive infinity. Dan kalau kita lihat ini nilai dia 0, ini pun 0, maka kita akan dapat jawapan kita adalah 1/1. So jawapan kita adalah 1. Okey, untuk soalan ni dia adalah x kuasa 4. Kita dah dapati bahawa ada square root of x to the power of 4. Ini maksudnya kita akan pilih dua jawapan, sama ada positif ataupun negatif x squared, bergantung kepada positif atau negatif. Kalau negatif kita akan ambil bawah. Okey, jadi untuk di sini sama juga, kita akan ambil limit x approaches positive infinity. Kemudian yang x yang di atas tu kita factorize. So kita akan ambil 1, ataupun kalau nak kekalkan boleh juga. Tekan step yang utama ni, kekalkan. So x plus 1 divided by square root of x to the power 4, 1 plus 1 over x to the power 4. Okey. Kemudian untuk yang di sini disebabkan positif, kita pilih kuasa 2. So kita selesaikan ni. So limit x approaches positive infinity. Yang ini kita factorize x. So kita akan dapat 1 plus 1 over x. So yang ini kita pilih x kuasa 2, positif. Kemudian yang ini kekalkan 1 plus 1 over x to the power 4. Kemudian kita masukkan nilai infinity. Sebelum tu kita boleh cancel. Ni dah tinggal 1 over x. Okey, jadi kita gantikan 1 plus 1 over infinity divided by, ini masih ada x, kemudian 1 plus 1 over infinity. Ini kita gantikan infinity juga. Okey, maka yang ini nilai dia 0, yang ini pun 0, maka kita dapati bahawa ini adalah 1/infinity. Ini dah 0 ni. So jawapan dia adalah 0. Okey, sama juga kalau kita nampak infinity tolak infinity. Ini pun kita panggil juga indeterminate form. Kita tak boleh letak sama dengan 0, sebab tak pasti infinity yang pertama tu berapa, infinity yang kedua tu berapa. Dia bukan sama. Okey, kita nak mencari nilai limit x approaches positive infinity, x cube minus 2x squared plus 3. Yang ni kita terus masukkan nilai infinity. So ini akan dapat kekal positif infinity kuasa 3, kemudian tolak dengan 2 infinity kuasa 2, kemudian tambahkan dengan 3. Dan kalau kita lihat infinity tolak dengan 2 kali infinity kuasa 2.
Jadi kalau kita lihat kat sini, seolah macam infinity tolak infinity, maka kita takkan dapat jawapan dia. Okay. Jadi apa yang kita buat? So kalau kita jumpa yang macam ni, kita ubah kaedah. Kita cuba selesaikan dengan cara factorize x kuasa 3 ni. So dapat 1 minus 2 over x plus 3 over x cube. Okay, maka kita akan dapat, ni memang dapat infinity positif. Kemudian kita akan ambil 1 tolak 2 over infinity plus 3 over infinity. Semua nilai ini adalah 0. Maka terus kita akan dapat jawapan dia adalah positif infinity. Okay? Jadi kalau kita guna kaedah yang pertama, ini tak berjaya. Sebab kita tak boleh ambil infinity tolak infinity 0. So kita ubah kaedah, terus kita ubah kepada cara yang kedua. Cara yang pertama tadi gagal. Okay? So jawapan dia adalah infinity. Okey, ini pun sama juga. Kalau kita ganti infinity, masalahnya kita akan lihat positif infinity tolak dengan ataupun tambah dengan infinity. Kemudian tambahkan dengan x. Kalau macam ni dah jadi masalah, kan? Jadi apa yang kita buat, bila nampak dia square root, kita multiply by conjugate. So kita ambil ni salah ni, multiply by conjugate. Conjugate dia ikut je x kuasa 2 tolak 2x tolak x, kemudian bahagi dengan yang sama, tolak x. Okey, kemudian kita akan expand. Okey, yang di atas kita terus kuasa 2, sebutan yang pertama dapat x kuasa 2 tolak 2x 1, kemudian tolakkan dengan sebutan kedua kuasa 2 bahagi dengan square root of x squared minus 2x, kemudian subtract to x. Okey, untuk yang di atas kita boleh cancel ni. Yang tinggal adalah negatif 2x. Okey, ini sama macam tadi juga. Kalau kita jumpa square root of x squared, dia mesti ada dua nilai, sama ada nak ambil positif atau negatif. Ikut kita punya syarat. Kalau perbincangan kita negatif infinity, ambil yang di bawah. Okey, sama yang tadi dah. Maka kita ubah sesuai sikit lagi. So kita akan tulis limit x approaches negative infinity, negative 2x. Kemudian yang ini kita ambil negative x. Ni kalau kita factorize, kita akan dapat negative x. Kemudian kalau kita nak mudah, kita factorize negative x. Kemudian kita akan dapat 1 tolak 2 per x. Kemudian ini kalau kita factorize, dapat positif 1. Kita factorize semua, termasuk yang ni lah. Maka daripada sini kita boleh cancel atas dan bawah. So yang di atas kita masukkan nilai, dia akan jadi positif. Kemudian 1 tolak 2 per negative infinity, kemudian tambah 1. Maka kalau kita selesaikan, ini adalah 2 per 1 tambah 1. Ini 1 tambah 1. Yang ini 0. So jawapan kita adalah 1. Okey, kita lihat contoh yang kelima. So limit x approaches to 1 over x squared minus 4 subtract to 2x minus 2. Okey, ini paling mudah. Kita samakan denominator. Kita ambil x tolak 2 dan x tambah 2. Kan? Maksudnya yang ini kalau kita expand ni, kita ambil yang ni. Kemudian kita darat silang. So yang di atas ni 1 tolak dengan yang ini. Kalau kita factorize, so x tambah 2. Okay? Maknanya kalau kita nak samakan denominator ni, kita ambil yang di sinilah. Itu yang saya pecahkan ni. Okay? So kita akan dapat 1 tolak 2x darab x tambah 2. Kita permudahkan lagi. So limit x approaches to, yang di atas kita boleh ambil 1 tolak
2x kuasa 2 tolak 4x. Okey, bahagi dengan x kuasa 2 ataupun kita dah factorize. Okey, ataupun kita balik kepada yang asal pun boleh. Okey, kemudian kita gantikan nilai limit 2 tu. So 1 tolak 4 kali 2 8 tolak dengan 8 juga, bahagi dengan 4 tolak 4. 4 tolak 4. Kan? So kita akan dapat negatif 15 per 0. Jadi ingat balik tadi, kalau per 0, so kita kena ingat, kalau 1 over 0, dia kena lihat positif ke negatif. So kena lihat yang ni. Okey, jadi 0 di bawah ni kena tentukan dia berat ke positif ke negatif. Okey, untuk yang di sini disebabkan 2 ni dia tak bincang positif negatif, maka kita kena lihat, kita nak jawab ni tapi kena lihat limit kiri dan kanan. Okey, so bila sampai di sini kita nak dapatkan jawapan ni, kena lihat limit kiri dan kanan. Jadi kalau kita lihat limit x approaches to kiri, okey, kita ambil function tadi 1 tolak 2x kuasa 2 tolak 4x per dengan x kuasa 2 tolak 4. Maka kita dapat negatif 15 per, kalau kiri katakan saya ambil nilai 1.9. 1.9 kuasa 2 dia lebih kecil daripada negatif 4. Jadi kita akan dapat 0 negatif. Maka di sini dapat positif infinity. Lihat pula untuk limit x approaches to from the right. Sama juga function yang sama. Okey. Okey, katakan saya ambil nilai 2 kanan, 2.1. 2.1 kuasa 2 dia lagi besar daripada 4, maka nilai dia adalah positif. So yang di sini negatif infinity. Okey. Jadi kalau kita nak jawab soalan ni, maka jawapan akhir kita adalah does not exist. Sebab kiri dan kanan tak sama. So jawapan kita adalah does not exist. Kenapa does not exist? Sebab kalau kita refer kepada yang ni, kiri dan kanan, nilai dia adalah tak sama. Okay? So untuk yang di sini kita tak boleh terus tahu berapa jawapan dia. Kena lihat kiri kanan baru kita jawab does not exist.